Amerika Syarikat tidak akan lagi campur tangan terhadap Malaysia. Adakah Anda tahu fakta bahwa di sebalik perjanjian gencatan senjata Iran yang menggemparkan dunia baru-baru ini, Malaysia memainkan peranan yang sangat penting? 1. Di sebalik gencatan senjata yang mengejutkan ini, tersimpan sebuah kisah yang sukar dipercayai. Seorang pegawai Amerika Syarikat menyatakan bahwa ia tidak mungkin dapat dirahasiakan sehingga akhir telah membocorkan pendedahan dalaman yang menjadi topik hangat di seluruh Amerika. Kami amat menghargai sokongan Anda dengan menekan butang langgan dan suka. Mari kita mulakan. Pada pagi subuh yang mendung itu, jam 5 pagi, panggilan kecemasan telah dikeluarkan ke bilik mesyuarat rahasia di tingkat bawah tanah ketiga Majelis Keselamatan Negara. Ini berlaku sejurus selepas operasi serangan rahasia peringkat pertama ke atas kemudahan nuklir Iran berakhir dengan kegagalan total. Saya masih ingat dengan jelas suasana tegang dan suram yang menyelubungi bilik mesyuarat itu sebaik sahaja saya melangkah masuk. Daripada 12 peluru berpandu Tomahawk yang dilancarkan, hanya 2 sahaja yang berjaya mengenai sasaran dalam lingkungan 100 meter, manakala yang selebihnya tersasar jauh. Timbalan Setiausaha Pertahanan membentangkan laporan operasi, memulakan analisis keputusan dengan wajah yang muram dan risau. Duduk di barisan belakang, saya mendengar, dan seperti yang dijangka, kandungannya mengesahkan kerisauan kami. Laporan itu menyatakan bahwa jarak kesasaran adalah tepat, namun ralat serius berlaku pada peringkat panduan akhir. Khususnya, dilaporkan bahwa terdapat had kritikal dalam mendapatkan koordinat tepat bagi kemudahan bawah tanah serta pembetulan trajektori masa nyata. Seterusnya, Ketua Operasi Staf bersama mula bercakap. Beliau menyatakan bahwa dengan teknologi panduan jitu yang dimiliki oleh tentera AS pada masa ini, sukar untuk melumpuhkan kemudahan bawah tanah Iran yang diperkukuh. Ini adalah pengakuan kekalahan yang terlalu jujur dan terbuka. Analisis juga menunjukkan bahwa head sistem panduan GPS sedia ada, serta keupayaan gangguan elektronik musuh telah jauh melebihi jangkaan kami. Lebih serius lagi adalah sistem pertahanan udara buatan Rusia yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Iran ternyata jauh lebih kuat daripada yang dijangkakan. Pada ketika itu, saya tidak dapat menahan diri lagi. Apa yang telah saya ingatkan selama 5 tahun terakhir telah menjadi kenyataan, dan saya merasakan keperluan mendesak untuk bertindak. Saya mengangkat tangan dengan senyap, meminta peluang untuk bercakap. David, penasihat keselamatan negara, kelihatan tidak berpuas hati, tetapi timbalan Setiausaha Hutchins mengangguk, membolehkan saya untuk berbicara. Saya berdiri perlahan-lahan dan mula merujuk kepada proyek bersama yang pernah kami jalankan dengan Malaysia, yaitu teknologi panduan fasa Gamma J. Saya menekankan bahwa teknologi inilah satu-satunya penyelesaian yang dapat mengatasi masalah ketepatan yang kami hadapi secara fundamental. Bilik mesyuarat itu, serta-merta, sunyi sepi. Mungkin tiada siapa yang menjangkakan kenyataan sedemikian. Penasihat Chambers cuba menghalang saya dengan ekspresi tidak senang, tetapi saya tidak berhenti. Saya mula menjelaskan satu persatu mengapa semua percubaan Amerika Syarikat untuk membangunkan teknologi ini secara bebas selama 5 tahun terakhir gagal. Saya dengan tenang menyatakan bahwa berbilion-bilion dolar dana penyelidikan yang dilaburkan oleh Lockheed Martin dan Raytheon telah sia-sia. Kemudian, saya membentangkan data konkret yang telah saya sediakan. Dalam ujian pada tahun 2019 yang dijalankan dengan kerjasama pasukan penyelidik Malaysia, kami mencapai kadar ketepatan 95% dalam lingkungan 3 meter. Walau bagaimanapun, sistem yang dibangunkan secara bebas oleh Amerika Syarikat hanya mencapai kadar ketepatan 70% dalam lingkungan 50 meter. Di hadapan realiti yang ditunjukkan oleh angka-angka ini, suasana di bilik mesyuarat menjadi semakin berat dan tegang. Apa yang lebih mengejutkan mereka mungkin adalah fakta bahwa kos pembuatan sistem Malaysia hanyalah 1/5 daripada sistem Amerika Syarikat. Pada ketika itu, timbalan pengarah CIA, John McCarthy, membantah dengan keras. Amerika Syarikat adalah yang terkuat di dunia. Bergantung pada teknologi negara kecil seperti Malaysia adalah tidak masuk akal. Mengamanahkan teknologi teras keselamatan negara kepada negara asing adalah sama dengan melepaskan kedaulatan. Dia meninggikan suara, melihat ramai ahli konservatif di dalam bilik mesyuarat itu mengangguk serentak. Saya mengeluh.
Oh, ia bermula lagi, pikir saya. Namun, saya tidak berganjak sedikit pun. Saya menegaskan bahwa keputusan Amerika Syarikat pada masa lalu yang meremehkan pasukan penyelidik Malaysia dan menghentikan kerjasama adalah punca utama krisis semasa ini. Saya menjelaskan dengan contoh-contoh yang jelas betapa besarnya kesilapan meninggalkan algoritma penentukuran fasa inovatif yang dibangunkan oleh pasukan Dr. Kumar bin Kenji. Saya juga membongkar cerita di sebalik tabir bahwa walaupun terdapat banyak bantahan dari dalam pada masa itu, keputusan itu tetap diteruskan karena pertimbangan politik. Semasa perdebatan berlanjutan, konflik antara kebanggaan teknologi Amerika Syarikat dan pragmatisme semakin ketara. Satu pihak menegaskan bahwa kebanggaan teknologi Amerika Syarikat perlu dipertahankan, manakala pihak lain berhujah bahwa penyelesaian segera terhadap krisis adalah keutamaan. Saya merasakan hujah saya mula mendapat sokongan sedikit demi sedikit, tetapi bantahan yang kuat masih berterusan. Namun, saya tidak boleh berputus asa. Selepas mesyuarat berakhir, saya segera bertindak. Sambil berjalan di koridor Pentagon, saya sudah merancang untuk meyakinkan pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, saya bertemu dengan Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Setelah memastikan Ketua Operasi Staf Bersama, James Cohen, berada di pejabatnya, saya segera menemuinya. Ketua Cohen melihat saya dengan wajah letih. Dia mungkin menyangka dia datang lagi untuk bercakap tentang teknologi Malaysia. Namun, kali ini, saya mengubah pendekatan saya. Saya datang bukan dengan rayuan emosi, tetapi dengan data yang kejam dan tidak beremosi. Saya menunjukkan satu persatu kes-kes kegagalan proyek pembangunan teknologi panduan Jitu yang telah diusahakan secara bebas oleh Amerika Syarikat selama 5 tahun terakhir. Khususnya, saya menjelaskan secara terperinci hasil yang menyedihkan dari sistem panduan generasi seterusnya yang dibangunkan oleh Lockheed Martin pada tahun 2022. Walaupun USD 1,5 bilion telah dilaburkan, ketepatannya malah menurun berbanding sistem sedia ada. Saya menunjukkan fakta ini dengan angka konkret. Ekspresi Ketua Cohen beransur-ansur menjadi serius. Sebagai seorang yang berlatar belakang tentara, beliau menghargai practicality lebih daripada segalanya. Akhirnya, beliau berkata, "Saya akan mempertimbangkannya. Sila tinggalkan dokumen ini." Selepas itu, saya menuju ke ibu pejabat CIA untuk bertemu dengan timbalan pengarah John McCarthy. Beliau adalah salah seorang individu yang sangat berhati-hati terhadap kerjasama dengan Malaysia. Terdapat rasa tidak percaya yang mendalam terhadap teknologi Asia. Kabar angin mengatakan bahwa beliau pernah mengalami pengalaman buruk dalam proyek pembangunan bersama dengan China pada masa lalu. Namun, Malaysia dan China adalah negara yang sama sekali berbeza, walaupun kedua-duanya di Asia. Saya tidak berputus asa dan coba meyakinkannya dengan logik yang realistik. Kebimbangan terbesar McCarthy adalah isu kebocoran teknologi. Beliau bimbang bahwa kerjasama dengan Malaysia boleh menyebabkan kebocoran teknologi teras Amerika Syarikat. Saya memberikan jawaban yang jelas mengenai perkara ini. Projek J adalah di mana Malaysia menyediakan teknologi. Sebenarnya, ini adalah peluang untuk Amerika Syarikat belajar dari teknologi Malaysia. Selepas beberapa hari meyakinkan para pegawai, saya mula merasakan perubahan suasana dalam mesyuarat dalaman Kementerian Pertahanan. Suara-suara yang bersimpati dengan hujah saya mula kedengaran di kalangan pegawai muda dan pakar teknologi, khususnya para komander lapangan yang bertanggung jawab untuk operasi sebenar berpendapat bahwa keputusan adalah segalanya. Mereka adalah orang yang percaya bahwa kadar kejayaan adalah lebih penting daripada teori. Namun, bantahan masih berterusan dengan kuat. Terutama sekali, bantahan daripada mereka yang mempunyai kaitan dengan industri ketenteraan sangat sengit. Pegawai kanan dari Raytheon dan Boeing membantah keras, menegaskan bahwa kepentingan industri pertahanan Amerika Syarikat harus dilindungi. Mereka berhujah bahwa memperkenalkan teknologi Malaysia hanya akan mengurangkan daya saing syarikat pertahanan Amerika Syarikat. Selain itu, masalah lain timbul. David Chambers, penasihat keselamatan negara, membangkitkan isu dari sudut pandang politik. Beliau berpendapat bahwa kerjasama teknologi dengan Malaysia
boleh menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat antarabangsa mengenai keupayaan teknologi Amerika Syarikat. Analisisnya adalah, jika negara-negara sekutu mula meragui keupayaan teknologi Amerika Syarikat, ia boleh menyebabkan penurunan kerjasama AS global. Saya membantah bahwa kebimbangan sedemikian adalah salah secara fundamental. Kerjasama bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti kebijaksanaan, kata saya. Saya menunjukkan realiti bahwa Amerika Syarikat telah banyak belajar daripada teknologi IT dan semikonduktor Malaysia. Saya menjelaskan bahwa teknologi tidak mengenal sempadan dan menggunakan teknologi terbaik adalah sikap sesebuah negara yang benar-benar kuat. Bilangan pegawai generasi muda dan pakar teknologi yang bersetuju dengan kata-kata saya meningkat dan suara-suara yang menyokong saya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Namun, tembok generasi tua yang konservatif masih tinggi. Orang-orang yang menganut ideologi Amerika Syarikat pertama tidak akan mengalah. Namun, akhirnya peluang datang. Setiausaha Pertahanan Lloyd Austin memanggil saya untuk mesyuarat pribadi. Setiausaha Austin, seperti yang dijangka dari latar belakang tenteranya, adalah seorang yang berpikiran sangat praktikal. Beliau berpendapat bahwa kejayaan operasi adalah yang paling penting. Saya tidak akan melepaskan peluang ini dan mengerahkan semua dokumen yang ada untuk meyakinkannya. Setelah mendengar penjelasan saya, Setiausaha Austin terdiam seketika. Kemudian, beliau bertanya dengan tenang, adakah teknologi Malaysia benar-benar dapat mengatasi situasi semasa? Dan adakah kerjasama itu mungkin dalam keadaan sekarang? Dan serta-merta, beliau mengarahkan saya untuk melakukan penyiasatan rahasia. Selepas pertemuan dengan Setiausaha Austin, saya segera memulakan siasatan untuk memahami keadaan semasa makmal penyelidikan Malaysia. Saya sama sekali tidak tahu apa yang berlaku kepada pasukan Dr. Kumar bin Kenji sejak kerjasama itu terhenti 5 tahun lalu. Setelah menyelidik sumber dalaman, saya mendapati bahwa hubungan terakhir adalah pada Mei 2020 dan selepas itu, semuanya terhenti sepenuhnya. Pertama, saya menghubungi bahagian perisikan di markas tentera AS di Malaysia. Saya tahu ada jabatan yang menyiasat perkembangan sains dan teknologi di Malaysia. Apabila saya meminta maklumat mengenai makmal Dr. Kumar, laporan yang mengejutkan tiba beberapa hari kemudian. Makmal itu telah berpindah ke sebuah bangunan lama di pinggir Kuala Lumpur 234. Apabila saya membaca laporan itu, keadaannya benar-benar serius. Selepas kerjasama dengan Amerika Syarikat terputus pada tahun 2020, sokongan kerajaan Malaysia juga telah dikurangkan secara drastik. Kebanyakan peralatan penyelidikan utama telah dikembalikan atau dijual, dan bilangan penyelidik telah berkurangan kepada hanya 1/5 daripada zaman kegemilangan mereka. Seolah-olah ia sedang dibongkar perlahan-lahan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci, saya menghubungi seorang rakan sekerja dari Universiti Malaya, dahulunya Tokyo Institute of Technology, di Kuala Lumpur. Dr. Ishak bin Yahya, dahulunya Ishi, adalah seorang rakan yang saya kenal di MIT dan kini bekerja di Petronas Research, dahulunya Sony Central Research Laboratory. Apabila saya bertanya kepadanya mengenai keadaan makmal Dr. Kumar, saya mendengar cerita-cerita menyedihkan satu demi satu. Yang paling mengejutkan adalah berita bahwa salah seorang ahli teras pasukan penyelidik telah meninggal dunia. Dr. Izwan Masudi, dahulunya Ito Masawo, seorang ahli matematik yang genius yang bertanggung jawab membangunkan algoritma gangguan fasa dalam proyek Gamma J, meninggal dunia pada tahun 2022 akibat kanser pankreas. Saya benar-benar sedih apabila mendengar bahwa beliau tidak menerima rawatan yang mencukupi karena dana penyelidikan terputus. Menurut Dr. Ishak, pada masa ini hanya 7 penyelidik, termasuk Dr. Kumar, yang tinggal di Makmal. Ini adalah penurunan yang luar biasa, sedangkan pada zaman kegemilangannya terdapat lebih daripada 25 penyelidik. Kebanyakan mereka telah berpindah ke syarikat besar atau ke luar negara, dan beberapa telah meninggalkan penyelidikan sama sekali untuk melakukan pekerjaan lain. Keadaan peralatan penyelidikan juga menyedihkan. Makmal yang pernah dipenuhi dengan superkomputer tercanggih dan peralatan pengukuran jitu kini
Hanya tinggal beberapa komputer lama berusia 10 tahun dan peralatan pengukuran asas. Apabila kerjasama dengan Amerika Syarikat terhenti, mereka terpaksa mengembalikan semua peralatan mahal yang disewa. Saya berasa sangat kesal jika sahaja saya bersuara lebih kuat pada masa itu. Namun, saya percaya bahwa jika Dr. Kumar ada, keadaannya akan berubah secara drastik. Dr. Ishak berkata bahwa Dr. Kumar masih belum berputus asa dalam penyelidikan dan sedang mengekalkan Makmal dengan menggunakan dana pribadinya. Kabar angin mengatakan bahwa beliau juga telah menggadaikan rumahnya. Walaupun begitu, gaji penyelidik tetap dibayar dengan teratur. Dengan perasaan berat hati, saya menamatkan panggilan dan menghubungi rekan lain di Mimos. Berhad dahulunya AISTE, Agensi Penyelidikan Industri Lanjutan, Nasional, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dokter. Wan Azman dahulunya Watanabe Keisuke adalah seorang yang terlibat dalam dasar sains dan teknologi Malaysia. Apabila saya bertanya kepadanya mengenai keadaan sokongan kerajaan untuk Makmal Dr. Tor Kumar, jawaban yang saya terima sangat menyedihkan. Kerajaan Malaysia juga telah kehilangan minat dalam bidang penyelidikan ini selepas kerjasama dengan Amerika Syarikat terhenti. Di Malaysia, dasar sering berubah secara drastik setiap kali kerajaan bertukar akibat pemotongan bajet, banyak penyelidikan asas, berkaitan ketenteraan telah dikurangkan, dan Makmal Dr. Kumar tidak terkecuali daripada kesan ini. Keadaan semasa adalah mereka hanya menerima penilaian formal sekali setahun. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa nilai pasukan Dr. Kumar tidak dinilai secara adil walaupun di Malaysia sendiri. Oleh kerana projek Gamma adalah sulit, mereka tidak dapat menerbitkan hasil penyelidikan secara terbuka dan akibatnya mereka menjadi tidak dikenali oleh komuniti akademik. Ini benar-benar sesuatu yang merugikan. Ada juga penyelidik yang terpaksa bekerja sambilan untuk menyerah hidup. Walaupun begitu, mereka tidak berhenti dari penyelidikan kerana kepercayaan mereka kepada Dr. Kumar dan semangat mereka terhadap penyelidikan itu sendiri. Sambil memahami keadaan semasa pasukan Dr. Kumar, saya meneliti semula rekod-rekod lampau. Tidak mudah untuk mencari dokumen dari arsip dalaman yang berkaitan dengan penghentian kerjasama pada Mac 2020. Kebanyakan daripadanya adalah sulit dan mengambil masa beberapa hari untuk mendapatkan kebenaran akses. Dokumen pertama yang saya temui adalah Minit Mesyuarat Dalaman bertarikh 15 Februari 2000. Ini adalah ketika dasar Amerika First pentadbiran Trump mencapai kemuncaknya. Di peringkat atasan Kementerian Pertahanan, tekanan semakin meningkat untuk mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi asing yang penting, khususnya di tengah-tengah persaingan hegemoni teknologi yang semakin sengit dengan China. Keraguan menyeluruh terhadap kerjasama teknologi dengan negara-negara Asia semakin merebak. Apabila saya membaca minit mesyuarat itu, terdapat kandungan yang mengejutkan. Latar belakang mengapa pengarah pada masa itu, Stephen Walker, mengarahkan penghentian segera kerjasama dengan Malaysia tercatat di sana. Terdapat juga rekod tekanan langsung dari White House. Majelis Keselamatan Negara telah membuat keputusan untuk memastikan kebebasan teknologi Amerika Syarikat. Kemarahan membuak-buak dalam diri saya. Bagaimanakah sesuatu yang begitu penting boleh diputuskan dengan begitu mudah oleh para pegawai yang tidak tahu apa-apa? Yang paling dikesali adalah pendapat bantahan dari penyelidik di lapangan diabaikan sepenuhnya. Laporan yang disediakan oleh pasukan penyelidik bersama MIT secara terperinci menyatakan berapa banyak kerugian yang akan timbul akibat penghentian kerjasama dengan pasukan Malaysia. Projek Gamma J berada di peringkat 90% siap. Terdapat juga amaran bahwa jika ia dihentikan secara tiba-tiba, semua pencapaian sehingga kini akan sia-sia. Laporan akhir dari Profesor James, yang mengetuai pasukan penyelidik MIT pada masa itu, sangat mengesankan. Beliau memuji keupayaan teknologi pasukan Dr. Kumar dan menegaskan bahwa projek itu tidak mungkin disiapkan tanpa mereka. Beliau khususnya menilai algoritma gangguan fasa sebagai teknologi unik yang tidak terdapat di mana-mana di dunia. Melihat rekod-rekod ini, saya merasakan kesalahan yang mendalam. Pada masa itu, saya juga membantah penghentian kerjasama, tetapi akhirnya tidak dapat menghentikannya. Suara saintis terlalu kecil di hadapan keputusan politik. Dan kini,
Krisis yang kami hadapi adalah tepat disebabkan oleh keputusan yang salah pada masa itu. Saya merasakannya hingga ke tulang. Setelah meneliti semua rekod masa lalu, saya membuat kesimpulan bahwa tiada masa lagi untuk ragu-ragu. Saya mesti pergi terus ke Malaysia dan bertemu dengan Dr. Kumar. Saya melaporkan hasil siasatan saya kepada Setiausaha Pertahanan. Oleh kerana perjalanan rasmi tidak mungkin, saya mengambil cuti pribadi dan bergerak secara rahsia. 5 tahun kemudian, saya menjejakkan kaki di bumi Malaysia semula. Sebaik sahaja saya keluar dari lapangan terbang, perasaan bercampur baur melanda. Kali terakhir saya meninggalkan Malaysia, saya sepatutnya pulang dengan kejayaan kerjasama, tetapi saya tidak pernah menyangka akan kembali dalam keadaan seperti ini. Pemandangan bandar yang kelihatan dari tingkap kereta teksi kelihatan lebih maju berbanding 5 tahun lalu. Namun, destinasi saya bukanlah pusat bandar yang meriah, tetapi sebuah makmal lama di Shah Alam, Arsan Sea. Apabila saya memberikan alamat kepada pemandu teksi, saya tiba di sebuah bangunan yang lebih usang daripada yang saya bayangkan. Sebuah papan tanda kecil tergantung di tingkat 3 sebuah bangunan komersial 4 tingkat yang lama. Namanya mudah, Institut Teknologi Termaju, nama makmal yang dahulu tiada lagi. Dinding luar bangunan juga catnya telah mengelupas. Semasa saya menaiki tangga, jantung saya berdebar kencang. Saya tidak tahu bagaimana Dr. Kumar akan menerima saya. Saya tahu betapa sakitnya perasaan pasukan Malaysia yang telah dikhianati apabila kerjasama dihentikan secara tiba-tiba 5 tahun lalu. Apabila saya membuka pintu makmal, seperti yang dijangka, saya melihat ruang yang kosong dan sunyi. Tempat yang pernah dipenuhi dengan peralatan canggih, kini hanya tinggal beberapa komputer lama dan peralatan pengukuran asas. Walaupun begitu, para penyelidik kelihatan bekerja keras. Dr. Kumar sedang mengira sesuatu seorang diri di pejabat belakang. Beliau kelihatan jauh lebih kurus berbanding 5 tahun lalu, tetapi matanya yang tajam tidak berubah. Reaksi pertama Dr. Kumar apabila melihat saya adalah terkejut. Sudah 5 tahun sejak kami terakhir bertemu, jadi itu adalah perkara yang lumrah. Seperti yang dijangka, sikap Dr. Kumar pada mulanya sangat dingin. Matanya seolah-olah bertanya, "Apa yang awak datang buat di sini?" Saya menjelaskan secara jujur krisis yang sedang dihadapi oleh Amerika Syarikat. Saya mengakui bahwa operasi serangan ke atas kemudahan nuklear Iran telah gagal dan teknologi panduan jitu Amerika Syarikat mempunyai batasannya. Kemudian, saya menekankan semula kepentingan proyek Gamma J yang lalu. Saya menegaskan bahwa teknologi gangguan fasa yang dibangunkan oleh pasukan Dr. Kumar adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, ekspresi Dr. Kumar tetap dingin. Tidak ingatkah mengapa Amerika Syarikat tiba-tiba menghentikan kerjasama 5 tahun lalu? Dia memarahi saya. Kemarahan atas penarikan diri secara unilateral walaupun penyelidikan hampir siap masih membara dalam dirinya. Saya memohon maaf dengan sepenuh hati. Saya meluahkan penyesalan saya kerana tidak dapat membantah dengan lebih keras pada masa itu. Namun, saya menyatakan bahwa saya ingin membetulkan kesilapan itu sekarang, dokter. Kumar terdiam seketika, tetapi akhirnya dia membuka mulut perlahan-lahan. Akibat penghentian kerjasama, dana penyelidikan terputus, dan Dr. Izwan tidak dapat menerima rawatan yang mencukupi, katanya. Itulah yang paling menyakitkan. Dalam kata-katanya, saya merasakan kesedihan yang lebih besar kerana kehilangan rakan sekerja berbanding dendam pribadi. Dan setelah mengkhianati kami sekali, jaminan apa yang ada bahwa Anda tidak akan mengkhianati kami lagi? Beliau menyuarakan kebimbangan tentang kemungkinan kerjasama akan dihentikan lagi. Beliau bimbang bahwa jika situasi politik berubah, mereka mungkin akan dibuang lagi pada bila-bila masa. Saya menegaskan bahwa kali ini berbeza. Ini adalah kerjasama berdasarkan keperluan realistik, dan ia tidak akan dihentikan dengan mudah. Namun, Dr. Kumar tetap berhati-hati. Saya terus meyakinkan beliau dengan bersungguh-sungguh. Saya menyatakan bahwa saya memahami sepenuhnya kerugian serius yang ditanggung akibat polisi keselamatan yang menyukarkan perkongsian teknologi dengan negara lain pada masa itu. Saya dengar bahwa Anda tidak dapat menggunakan teknologi yang telah Anda bangunkan selama bertahun-tahun dan Anda bahkan telah menggadaikan rumah Anda sendiri. Atas nama Kerajaan Amerika Syarikat, saya menjamin kehidupan penyelidik yang tinggal. Tolong,
Percayalah kali ini, kata saya. Saya memberitahu beliau bahwa saya datang ke sini bukan atas keputusan pribadi saya, tetapi setiausaha pertahanan berada di belakang saya. Dokter, Kumar kelihatan sedang berpikir lama. Jika saya berada di tempatnya, saya pasti tidak akan bekerja sama dengan Amerika Syarikat yang telah mengkhianati teknologi Malaysia. Namun, Dr. Kumar masih mempunyai ramai penyelidik yang perlu dilindungi. Selepas perbincangan panjang, Dr. Kumar mengisyaratkan kemungkinan kerjasama bersyarat. Pertama, beliau ingin mengetahui keadaan penyelidikan semasa dengan tepat dan mempertimbangkan sama ada kerjasama itu benar-benar mungkin. Dan beliau menambah bahwa beliau juga perlu mendengar pendapat para penyelidik. Bagi saya, itu sudah cukup harapan. Sekurang-kurangnya saya tidak dihalau. Saya berbincang dengan Dr. Kumar selama kira-kira sejam lagi dan berjanji untuk bertemu lagi keesokan harinya. Saya juga meminta untuk bertemu secara pribadi dengan para penyelidik. Apabila saya meninggalkan Makmal, hati saya berasa bercampur baur. Saya merasakan kemarahan dan kekecewaan Dr. Kumar secara langsung. Namun, pada masa yang sama, saya juga mendapat keyakinan bahwa pasukannya masih mengekalkan teknologi yang cemerlang. Apa yang tinggal hanyalah untuk memulihkan kepercayaan. Keesokan paginya, saya kembali ke Makmal awal. Dokter, Kumar telah menjelaskan tujuan lawatan saya kepada para penyelidik. Namun, reaksi para penyelidik adalah pelbagai. Ada yang melihat saya dengan rasa ingin tahu, ada pula yang masih tidak melepaskan kewaspadaan mereka. Yang pertama saya temui adalah penyelidik Karim bin Minhat, dahulunya Kimura Minoru. Beliau adalah salah seorang ahli teras yang telah terlibat sejak awal proyek Gamma. Encik Karim pada mulanya memilih kata-katanya dengan berhati-hati, tetapi kemudian dia mula meluahkan perasaannya dengan jujur. Kebimbangan terbesarnya adalah tentang masa depan. Beliau berkata bahwa dengan keadaan Makmal sekarang, beliau tidak tahu berapa lama ia boleh bertahan. Rakan-rakan sebaya beliau menikmati kehidupan yang stabil di syarikat-syarikat besar, manakala beliau berasa tertekan kerana masih berada di Makmal yang tidak stabil ini. Namun, semangatnya terhadap penyelidikan tidak luntur sedikit pun. Dia ingin menyelesaikan cadangan penambahbaikan algoritma terakhir yang ditinggalkan oleh Dr. Izwan yang telah meninggal dunia. Itulah yang memberinya kekuatan. Dia berkata bahwa dia ingin meneruskan wasiat mendiang rakannya dan menyelesaikan teknologi terbaik di dunia. Ada perasaan yang mendalam di matanya. Saya dengan tegas berkata, "Jangan risau, Amerika Syarikat akan menyokong sepenuhnya." Selepas penyelidik Karim keluar, Dr. Siti Sarah, dahulunya Sachiko, satu-satunya penyelidik wanita dalam pasukan dan pakar dalam pemprosesan isyarat, masuk. Dia mempunyai pandangan yang sedikit lebih tenang berbanding penyelidik lain. Dia juga berhati-hati mengenai penyambungan semula kerjasama dengan Amerika Syarikat. Kebimbangan terbesar Siti Sarah adalah kemungkinan dikhianati lagi. Luka akibat penghentian kerjasama 5 tahun lalu masih mendalam. Kemarahan terhadap penarikan diri secara unilateral sejurus selepas perkongsian penyelidikan adalah besar. Dia berkata, hubungan kepercayaan yang telah hancur tidak mudah dipulihkan. Namun, Siti Sarah juga mengakui Head Makmal semasa. Dia menerima hakikat bahwa tiada kemajuan lebih lanjut yang boleh diharapkan tanpa peralatan yang mencukupi. Dia menekankan bahwa jika kerjasama dengan Amerika Syarikat disambung semula, syarat-syaratnya perlu jelas. Khususnya, dia berkata bahwa perlu ada pengagihan yang adil untuk hasil penyelidikan. Dan dia meluahkan perasaan bercampur baur, seolah-olah merindui zaman kerjasama dengan Amerika Syarikat. Dia berkata betapa menyeronokannya penyelidikan bersama dengan pasukan MIT. Dia juga merindui hari-hari apabila penyelidik dari budaya yang berbeza bekerja keras bersama ke arah satu matlamat. Namun, dia juga berkata bahwa dia tidak tahu sama ada ini adalah perkara yang betul untuk dilakukan apabila memikirkan tentang Dr. Izwan. Dia mendedahkan bahwa Dr. Izwan terus memikirkan tentang penambahbaikan algoritma walaupun sedang sakit. Kesedihan kehilangan rakan seperjuangan masih besar. Yang terakhir saya temui adalah penyelidik termuda, Saiful Jumian, dahulunya Saito Jun. Berusia 27 tahun,
Beliau adalah penyelidik baru yang menyertai pasukan pada tahun 2022. Berbeza dengan penyelidik lain, beliau tidak mempunyai pengalaman kerjasama dengan Amerika Syarikat, jadi beliau mempunyai pandangan yang lebih objektif. Saiful bercakap dengan jujur tentang keadaan Makmal semasa. Beliau berkata sukar untuk melakukan penyelidikan yang sewajarnya dengan kekurangan peralatan dan dana penyelidikan. Namun, beliau juga meluahkan rasa syukurnya kerana telah belajar banyak di bawah bimbingan Dr. Kumar. Yang paling mengesankan adalah keyakinannya terhadap teknologi. Beliau yakin bahawa walaupun kekurangan peralatan, keupayaan teknologi pasukan ini adalah di peringkat tertinggi di dunia. Sebagai seorang muda, beliau juga mempunyai semangat mencabar yang tinggi. Beliau berkata bahawa beliau ingin menguji keupayaannya di peringkat yang lebih besar melalui kerjasama dengan Amerika Syarikat. Setelah temu bual pribadi dengan setiap ahli pasukan selesai, Dr. Kumar memperkenalkan Tan Sri Azman dahulunya, Taguchi, dengan mengatakan ada seorang lagi yang dia ingin saya temui. Tan Sri Azman adalah seorang yang bertanggung jawab dalam pengurusan proyek dan tugas-tugas pentadbiran, bukannya penyelidikan teknikal. Beliau mempunyai pemahaman yang paling tepat mengenai masalah-masalah realistik yang dihadapi oleh Makmal. Seperti yang dijangka, kebimbangan terbesarnya adalah masalah keuangan. Beliau menjelaskan dengan jujur bahawa Dr. Kumar telah menggunakan dana pribadinya untuk mengekalkan Makmal, tetapi ia hampir mencapai hadnya. Dalam tempo 6 bulan lagi, mereka terpaksa menutup Makmal secara kekal. Gaji para penyelidik juga sering tertunggak. Oleh itu, beliau menekankan bahawa syarat-syarat kontrak dan jaminan jangka panjang perlu jelas. Khususnya, beliau berkata bahawa isu hak harta intelek berkaitan penyelidikan juga perlu dijelaskan. Beliau mengakui bahawa pada masa lalu, aspek ini agak samar-samar. Setelah bertemu dengan semua penyelidik, saya merasakan perasaan bercampur baur. Setiap orang mempunyai keupayaan yang cemerlang, tetapi menghadapi kesukaran realistik. Terdapat campuran harapan dan kebimbangan terhadap kerjasama dengan Amerika Syarikat. Namun, yang paling penting, semangat terhadap penyelidikan masih membara dengan hangat. Apabila saya bertemu semula dengan Dr. Kumar pada malam itu, saya menyampaikan pendapat para penyelidik. Dr. Kumar mengangguk, mengatakan itu adalah reaksi yang dijangka. Dan akhirnya, beliau menyampaikan keputusan akhirnya mengenai penyambungan semula kerjasama. Selepas mendapat persetujuan bersyarat dari Dr. Kumar, saya segera kembali ke Washington untuk memulakan usaha meyakinkan. Apabila saya menyampaikan syarat-syarat pasukan Malaysia kepada Setiausaha Pertahanan Austin, saya menerima reaksi yang lebih positif daripada yang dijangkakan. Memandangkan keadaan masalah kemudahan nuklear Iran yang mendesak, jaminan kebebasan penyelidikan selama 5 tahun, dan sokongan dana penyelidikan dianggap sebagai tahap yang boleh diterima sepenuhnya. Yang paling sukar adalah isu memeterai perjanjian rahasia tanpa kelulusan Kongres. Namun, dengan alasan isu kecemasan keselamatan negara, ia diputuskan untuk menggunakan bajet rahasia di bawah kuasa langsung Presiden. Penasihat Keselamatan Negara Chambers akhirnya mengakui keperluan kerjasama itu dan memberikan sokongannya. Akhirnya, Perjanjian Kerjasama Teknologi Malaysia AS telah dimeterai secara rahasia. Ia adalah dokumen yang secara rasmi tidak wujud, tetapi kontrak itu dijamin mempunyai kuasa undang-undang yang kukuh. Pasukan Dr. Kumar segera diperuntukkan dana penyelidikan sebanyak $200 juta untuk tempo 5 tahun, dan bajet tambahan juga diperuntukkan untuk pembelian peralatan canggih. Perubahan di Makmal Malaysia adalah sangat pantas. Dalam tempo seminggu, komputer kuantum terkini dari IBM telah dipasang, dan peralatan pengukuran jitu dari Jerman dihantar satu demi satu. Ekspresi para penyelidik juga jelas berubah. Selepas 5 tahun, mereka dapat kembali menumpukan diri kepada penyelidikan dalam persekitaran bertaraf dunia. Walaupun terdapat jurang 5 tahun, semua penyelidik menunjukkan tumpuan yang luar biasa. Yang paling mengesankan adalah sinergi pasukan itu. Terdapat ikatan istimewa di kalangan penyelidik yang telah melalui kesukaran bersama selama 5 tahun. Oleh kerana mereka memahami sepenuhnya gaya penyelidikan masing-masing, pembahagian kerja berlaku secara semula jadi tanpa memerlukan penyelarasan khas.
Seorang penyelidik bertanggung jawab untuk pengoptimuman perkakasan, manakala Saiful bertanggung jawab untuk pemrosesan data masa nyata. Saya juga terlibat secara langsung dalam penyelidikan di Kuala Lumpur. Mengingati zaman MIT, saya mengasah algoritma teras bersama Dr. Kumar. Walaupun terdapat jurang setahun, kami dapat segera menyelaraskan kerja kami kerana kami mengingati kaedah penyelidikan masing-masing. Suasana di Makmal juga berubah sepenuhnya. Udara yang dahulunya suram telah hilang, digantikan dengan tenaga yang penuh semangat. Para penyelidik secara sukarela tinggal sehingga larut malam, menumpukan diri kepada penyelidikan. Walaupun gaji mereka telah meningkat 2 kali ganda, yang paling penting adalah kegembiraan dapat melakukan penyelidikan yang bermakna lagi. Sebulan kemudian, ujian integrasi pertama telah dijalankan. Ia adalah eksperimen untuk menjalankan sistem panduan gangguan fasa dalam persekitaran simulasi satelit. Semua penyelidik melihat monitor dengan wajah tegang. Ia adalah detik percubaan semula selepas 5 tahun. Hasil pertama adalah menjanjikan. Pemrosesan isyarat asas dan pengiraan trajektori berfungsi dengan sempurna, namun ralat kecil berlaku pada peringkat akhir. Dokter Kumar berkata, ia adalah masalah yang dijangkakan dan segera mula menganalisis puncanya. Kesimpulannya adalah algoritma Dr. Izwan yang telah meninggal dunia memerlukan sedikit pembetulan. Minggu berikutnya, mereka memulakan persiapan untuk ujian praktikal yang serius. Data trajektori peluru berpandu sebenar akan diberikan oleh pihak Amerika Syarikat. Ujian itu dijadwalkan akan dijalankan di tapak ujian rahasia di Gurun Nevada. Ini adalah peringkat penting untuk mengesahkan sama ada teknologi pasukan Dr. Kumar dapat berfungsi dalam aplikasi praktikal sebenar. Para penyelidik menumpukan perhatian lebih lanjut untuk memeriksa sistem, kegagalan tidak dapat diterima. Dengan pihak pembangkang di Amerika Syarikat masih mengawasi kerjasama itu, kegagalan dalam eksperimen pertama boleh menyebabkan segala-galanya sia-sia. Semua orang menumpukan semua tenaga mereka pada pemeriksaan terakhir. Hari ujian praktikal pertama di tapak ujian rahasia Gurun Nevada akhirnya tiba. Pasukan Dr. Kumar menghantar data secara masa nyata dari Malaysia, manakala saya mengendalikan ujian di lokasi bersama tentera A.S. Sasaran adalah sebuah bunker bawah tanah maya, sejauh 800 km. Peringkat awal pelancaran berjalan lancar. Peluru berpandu Tomahawk terbang mengikut trajektori yang tepat dan isyarat gangguan fasa dari pasukan Malaysia juga diterima dengan normal. Dokter Kumar menghantar data pembetulan trajektori secara masa nyata dari Kuala Lumpur dan menunjukkan ketepatan yang sempurna sehingga 700 km pertama. Namun, pada jarak 100 km terakhir, masalah berlaku. Isyarat tiba-tiba menjadi tidak stabil dan sistem gangguan fasa mula berfungsi dengan tidak betul. Trajektori peluru berpandu tersasar dengan mendadak dan mendarat 105 meter dari sasaran. Wajah semua orang yang berada di eksperimen itu menjadi pucat. Yang lebih serius adalah letupan akibat kepanasan sistem. Kebakaran kecil berlaku di satu sudut bilik kawalan eksperimen Nevada. Nasib baik, ia tidak mengakibatkan kemalangan besar, tetapi seorang juru teknik mengalami luka ringan. Dr. Kumar segera menghentikan semua penghantaran isyarat dari Kuala Lumpur dan mula menganalisis puncanya. Berita kegagalan eksperimen tiba di Washington, dan pihak konservatif di Amerika Syarikat segera menyerang. Timbalan pengarah CIA, John McCarthy, memanggil mesyuarat kecemasan dan mendesak keras agar kerjasama dengan Malaysia dihentikan serta-merta. Dia meninggikan suara, mengatakan bahwa bergantung pada teknologi yang belum terbukti adalah tidak bertanggung jawab dan masalah itu harus diselesaikan secara bebas dengan teknologi Amerika Syarikat sendiri. Penasihat Keselamatan Negara David Chambers juga mula goyah. Ini kerana kemungkinan masalah tanggung jawab akan timbul akibat kegagalan dalam eksperimen pertama setelah melaburkan USD 200 juta. Kongres mungkin akan melakukan audit terhadap pelaksanaan bajet. Tekanan politik adalah sangat besar. Yang paling keras membantah adalah para pegawai Kementerian Pertahanan dari Lockheed Martin. Mereka mengecamnya sebagai penghinaan negara untuk mengabaikan teknologi yang telah dikumpul oleh industri pertahanan Amerika Syarikat selama berpuluh-puluh tahun dan bergantung pada teknologi Malaysia.
Hujah mereka adalah ia hanya akan menghalang pembangunan teknologi negara dan meningkatkan kebergantungan terhadap negara asing. Saya berjuang keras untuk membantah bantahan-bantahan ini. Saya menjelaskan bahwa kegagalan dalam eksperimen pertama adalah dalam julat yang dijangkakan dan perkara biasa dalam proses pembangunan teknologi. Saya menekankan bahwa pasukan dokter Kumar telah menemui punca dan sedang menyediakan cadangan pembetulan. Namun, suasana semakin buruk. Dr. Kumar sedang menganalisis puncak kegagalan di Kuala Lumpur sepanjang malam. Masalahnya terletak pada ketidakserasian antara perkakasan pihak Amerika Syarikat dan perisian pihak Malaysia. Penyebab utamanya adalah penguat isyarat terlalu panas dalam persekitaran suhu tinggi, menyebabkan corak gangguan fasa terdistorsi. Beliau menghubungi saya dan memberitahu bahwa beliau telah menyelesaikan cadangan pembetulan dalam tempo 48 jam. Namun, suasana di Washington sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Hanya ketua operasi staf bersama, James Cohen, yang menyokong saya. Sebagai seorang berlatar belakang tentara, beliau mempunyai pandangan yang mengutamakan proses berbanding hasil. Beliau berkata bahwa percubaan dan ralat adalah penting dalam pembangunan teknologi dan adalah bodoh untuk berputus asa hanya kerana kegagalan pertama. Dan peluang terakhir diberikan bersama dengan amaran dari Setiausaha Pertahanan bahwa jika ada kegagalan kedua, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Apabila saya menyampaikan keadaan ini kepada Dokter Kumar, saya dapat merasakan ketegangan dalam suaranya. Tekanan bahwa eksperimen kedua adalah yang terakhir pasti tidak dapat diukur. Namun, pada masa yang sama, saya juga merasakan keyakinan dalam suaranya terhadap teknologi. Kali ini, kegagalan sama sekali tidak dapat diterima. Seluruh pasukan kembali bersiap sedia dengan tekad itu. Segala-galanya bergantung pada satu peluang ini. Namun, semasa pasukan Dr. Kumar sedang membuat persediaan untuk eksperimen kedua, pihak konservatif di Amerika Syarikat telah bertindak terlebih dahulu. Timbalan pengarah CIA, John McCarthy, dan para pegawai dari Lockheed Martin secara rahasia melancarkan operasi serangan kedua secara bebas. Ia adalah rancangan untuk menyerang kemudahan nuklir Iran hanya dengan teknologi Amerika Syarikat, tanpa bergantung pada teknologi Malaysia. Pada hari itu, operasi telah dijalankan tanpa pengetahuan saya. 8 peluru berpandu Tomahawk yang dilancarkan dari Teluk Parsi menuju ke kemudahan Natanz di Iran. Kali ini, sistem panduan terkini dari Lockheed Martin digunakan. Ia adalah sistem yang menggabungkan GPS dan navigasi inersia dan secara teori mempunyai ketepatan dalam lingkungan 10 meter. Namun, hasilnya adalah menyedihkan. Daripada 8 peluru berpandu, hanya 2 sahaja yang mengenai sasaran dalam lingkungan 50 meter. 6 peluru berpandu yang lain tersasar lebih dari 100 meter dan 2 daripadanya jatuh di kawasan awam sejauh 500 meter. Nasib baik, tiada kemalangan jiwa, tetapi bangunan-bangunan berdekatan musnah dan ia berkembang menjadi masalah antara bangsa. Yang lebih serius adalah fakta bahwa sistem pertahanan udara Iran berjaya memintas 3 peluru berpandu. Sistem buatan Rusia yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Iran ternyata lebih berkesan daripada yang dijangkakan. Tentera A.S. menghadapi kritikan kerana terlalu meremehkan keupayaan pertahanan udara Iran. Apabila berita kegagalan operasi itu sampai ke Washington, suasana berubah sepenuhnya. Pihak konservatif yang sebelum ini menentang teknologi Malaysia tiba-tiba menjadi senyap. Terutama sekali, mereka terdiam apabila sistem generasi seterusnya dari Lockheed Martin menunjukkan prestasi yang begitu buruk dalam situasi sebenar. Ketua Operasi Staf Bersama, James Cohen, menganalisis realiti dengan tenang dalam taklimat kecemasan. Beliau mengakui bahwa dengan semua teknologi panduan jitu yang dimiliki oleh Amerika Syarikat pada masa ini, sukar untuk melumpuhkan sepenuhnya kemudahan bawah tanah Iran yang diperkukuh. Beliau menekankan bahwa pendekatan yang sama sekali baru diperlukan untuk menembusi gangguan elektronik dan pertahanan udara musuh. Dan Setiausaha Pertahanan dalam mesyuarat tertutup menegur para pegawai dengan nada yang tegas. Beliau berkata bahwa operasi unilateral itu telah memalukan negara di peringkat antarabangsa. Beliau mengarahkan agar semua operasi pada masa akan datang diselaraskan terlebih dahulu. Khususnya, beliau memberi amaran kepada para pegawai dari Lockheed Martin
untuk mengetepikan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan negara. Dalam proses itu, pertimbangan semula teknologi Malaysia secara semula jadi menjadi agenda. Saya tidak melepaskan peluang ini. Saya menegaskan semula bahwa teknologi pasukan Dr. Kumar adalah satu-satunya penyelesaian. Saya secara khusus menekankan bahwa kaedah gangguan fasa dapat mengatasi had panduan GPS yang sedia ada secara fundamental. Namun, Iran, setelah menerima serangan kedua dari Amerika Syarikat, mula menunjukkan sikap yang lebih agresif. Mereka memindahkan kemudahan pengayaan nuklir ke lokasi yang lebih dalam di bawah tanah dan memperkuat pertahanan udara mereka. Semakin banyak masa berlalu, semakin sukar untuk melakukan serangan. Kesadaran bersama timbul bahwa teknologi pasukan Dr. Kumar adalah harapan terakhir. Saya memutuskan untuk menjalankan ujian semula di tapak ujian Nevada. Kali ini, Dr. Kumar sendiri akan datang ke Amerika Syarikat untuk memimpin operasi di lapangan. Beliau memutuskan bahwa kawalan langsung adalah lebih tepat daripada kawalan jauh. Sebaik sahaja semua persiapan selesai, ujian akhir akan bermula. Kali ini, kegagalan sama sekali tidak dapat diterima. Apabila Dr. Kumar tiba di tapak ujian Nevada, beliau disambut dengan ekspresi yang bercampur baur dari jurutera tentera AS. Terdapat pandangan yang bercampur antara rasa ingin tahu dan keraguan. Khususnya, penyelidik dari Lockheed Martin kelihatan separuh percaya, bertanya-tanya apa yang dapat ditunjukkan oleh seorang saintis Asia. Dalam tempoh 3 hari pertama, apabila mereka memerhatikan Dr. Kumar memeriksa sistem, reaksi penyelidik Amerika Syarikat adalah menarik. Pada mulanya, mereka melihatnya dengan acuh tak acuh, tetapi secara beransur-ansur, ekspresi mereka menjadi serius. Ini karena cara Dr. Kumar memeriksa bahagian sambungan perkakasan sama sekali berbeza daripada pengetahuan konvensional mereka. Ketua jurutera John Walker berbisik kepada rakannya, "Saya ragu sama ada kaedah itu dapat menyelesaikan masalah penguat isyarat." Namun, apabila Dr. Kumar menunjukkan sistem penyejukan yang direka olehnya sendiri, ekspresinya berubah sepenuhnya. Ia adalah pendekatan yang tidak pernah terfikir oleh seorang veteran dengan pengalaman 20 tahun pun. Selain itu, penyelidik dari MIT juga benar-benar kagum dengan cara pasukan penyelidik Malaysia membuat kod. Ini karena kelajuan pemrosesan data masa nyata adalah lebih 3 kali ganda daripada sistem yang mereka bangunkan sendiri. Akhirnya, ujian bermula. Eksperimen itu diselubungi ketegangan. Kebanyakan delegasi pemerhati dari pihak Amerika Syarikat menunjukkan ekspresi skeptikal. Setelah menyaksikan kegagalan sebelumnya, mereka menjangkakan hasil yang serupa kali ini. Apabila peluru berpandu dilancarkan, Dr. Kumar mula menganalisis data dengan tenang. Melihat jari-jarinya bergerak dengan kelajuan yang luar biasa di atas papan kekunci, para penyelidik Amerika Syarikat mula berbisik. Adakah pembetulan masa nyata mungkin dengan cara itu? Suara-suara keraguan kedengaran. Namun, apabila peluru berpandu melepasi jarak 300 km, suasana mula berubah. Trajektori peluru berpandu itu sepadan dengan laluan yang dijangkakan tanpa sedikit pun sisihan. John Walker berkata kepada rakannya, "Ini adalah trajektori paling tepat yang pernah saya lihat." Penyelidik-penyelidik lain juga mula menatap monitor satu persatu. Pada jarak 600 km, David Chambers berseru terkejut, "Ralat hanya 0,5 meter." Penyelidik Lockheed Martin yang berdekatan melihat skrin 2 kali dengan ekspresi tidak percaya. Sistem terkini mereka pun tidak pernah mencapai ketepatan sebegitu. Apabila memasuki bahagian 100 km terakhir, eksperimen itu menjadi sunyi sepenuhnya. Ia adalah tepat di titik di mana kegagalan berlaku sebelum ini. Semua penyelidik Amerika Syarikat menahan nafas, memerhatikan. Ketakutan bahwa isyarat akan menjadi tidak stabil lagi menyelubungi suasana. Namun, Dr. Kumar tetap tenang. Beliau menyesuaikan corak gangguan fasa secara masa nyata dan melakukan pembetulan jitu terakhir. Melihat keadaan itu, seorang penyelidik dari NASA menghela nafas kagum. "Saya tidak pernah melihat kawalan masa nyata pada tahap ini." Pada saat impak, bunyi yang kuat bergema. Apabila asap hilang, hasilnya kelihatan. Ia mengenai sasaran dengan tepat pada jarak hanya 2,3 meter.
Lebih daripada 50 penyelidik Amerika Syarikat di tapak eksperimen itu terdiam seketika. Ekspresi mereka adalah tidak percaya. John Walker adalah yang pertama memulakan tepukan. Seorang veteran dengan pengalaman 20 tahun kelihatan benar-benar terharu. Penyelidik-penyelidik lain juga menyertai tepukan satu persatu, dan akhirnya seluruh tapak eksperimen dipenuhi dengan tepukan gemuruh. Yang paling terkejut adalah Robert Wilson, ketua penyelidik Lockheed Martin. Beliau, yang pernah membangga-banggakan teknologi syarikatnya, berjalan ke arah Dr. Kumar dan berkata, "Anda adalah seorang jenius sejati." Ada penghormatan yang mendalam dalam suaranya. Apabila analisis data selesai, kejutan penyelidik Amerika Syarikat menjadi lebih besar. Melihat nilai ralat purata 2,5 meter, mereka saling berpandangan. "Ini adalah teknologi yang jauh lebih maju daripada yang kami bayangkan," kata mereka semua. Apabila berita kejayaan itu sampai ke Pentagon, suasana berubah sepenuhnya. Para pegawai yang sebelum ini memandang rendah teknologi Malaysia, tiba-tiba mula mengubah sikap mereka. Pujian terhadap Dr. Kumar mengalir satu demi satu, dan setiap orang ingin bertemu dengannya. Kebanggaan Amerika Syarikat terluka. Namun, pada masa yang sama, perasaan hormat terhadap teknologi yang luar biasa itu melebihi segalanya. Seminggu selepas kejayaan ujian pasukan Dr. Kumar, keadaan di Timur Tengah semakin memburuk dengan pantas. Iran melancarkan serangan peluru berpandu berskala besar ke arah Israel. Sebanyak 47 peluru berpandu Fajr, 3 dan Hovizeh dilancarkan ke seluruh wilayah Israel. Peluru berpandu pertama mendarat di Tel Aviv pada jam 5:15 pagi. Bunyi letupan bergema di kawasan perumahan 2 km di timur lapangan terbang Ben Gurion. Penduduk yang sedang tidur tersedar akibat letupan secara tiba-tiba dan dilanda kekacauan. Seterusnya, peluru berpandu jatuh satu demi satu di Haifa dan Ashkelon. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, segera diaktifkan, tetapi menunjukkan hadnya. Ia tidak mempunyai keupayaan yang mencukupi untuk meminta semua 47 peluru berpandu yang datang serentak. Walaupun 23 peluru berpandu berjaya dipintas, baki 24 peluru berpandu menghujani seluruh wilayah Israel. Nasib baik, kebanyakan daripadanya mendarat di kemudahan ketenteraan atau kawasan tidak berpenghuni, tetapi 7 orang awam terbunuh dan 32 cedera. Kerajaan Israel segera mengisytiharkan keadaan darurat negara. Perdana Menteri Netanyahu dalam sidang akhbar kecemasan menganggap serangan Iran sebagai tindakan perang dan mengumumkan tindakan balas yang kuat. Amaran keselamatan dikeluarkan di seluruh Israel dan rakyat diarahkan untuk berlindung di tempat perlindungan. Kementerian Pertahanan AS segera meningkatkan tahap amaran pangkalan tentara AS di rantau Timur Tengah ke tahap tertinggi. Kapal pengangkut pesawat di Teluk Parsi juga diarahkan untuk bergerak ke Israel. Presiden Biden mengadakan panggilan telepon kecemasan dengan Perdana Menteri Netanyahu dan menjanjikan sokongan penuh kepada Israel. Di Washington, mesyuarat kecemasan Majelis Keselamatan Negara dipanggil. Langkah-langkah untuk mencegah serangan tambahan dari Iran adalah keutamaan. Dalam proses itu, operasi untuk melumpuhkan kemudahan nuklear Iran menggunakan teknologi serangan jitu pasukan Dr. Kumar sekali lagi dibangkitkan. Pendapat bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah Timur Tengah secara fundamental adalah dengan menghapuskan kekuatan nuklear Iran semakin mendapat sokongan. Namun, tugas yang lebih mendesak muncul. Dengan Iran mengancam serangan peluru berpandu tambahan ke Israel, keutamaan diberikan kepada pengukuhan keupayaan pertahanan Israel. Telah menjadi jelas bahwa Iron Dome sahaja tidak dapat menghalang serangan berskala besar sepenuhnya. Teknologi pemintasan baru sangat diperlukan. Pada petang itu, telepon bimbit Dr. Kumar berdering bertalu-talu. Pertama dari markas tentara AS di Malaysia, kemudian dari Pentagon, dan akhirnya dari bilik mesyuarat Majelis Keselamatan Negara White House. Semuanya dengan kandungan yang sama. Permintaan bantuan teknologi kecemasan untuk memintas peluru berpandu Israel. Kerajaan Malaysia juga segera dihubungi. Menteri Luar Negeri segera menelepon Dr. Kumar dan menjelaskan keadaannya. Pihak Amerika Syarikat telah meminta kerjasama kerajaan Malaysia melalui saluran diplomatik peringkat tertinggi. Keadaan di Israel adalah kritikal, dan kerajaan juga diminta untuk mempertimbangkannya secara aktif.
Dr. Kumar tidak memberikan jawaban segera. Beliau ingin berbincang dengan ahli pasukannya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Di dalam hatinya, perasaan bercampur baur bergelora. Penghinaan yang diterima dari kerajaan Amerika Syarikat 5 tahun lalu masih segar dalam ingatannya. Namun, pada masa yang sama, beliau tidak dapat membiarkan nyawa orang awam yang tidak bersalah terancam. Pada jam 8 malam, Dr. Kumar mengumpulkan semua ahli pasukannya, Karim, Siti Sarah, dan penyelidik muda yang baru menyertai pasukan, seramai 12 orang, berkumpul di bilik mesyuarat. Apabila Dr. Kumar menjelaskan permintaan pihak Amerika Syarikat, ekspresi semua orang menjadi serius. Karim adalah yang pertama membuka mulut. Secara teknikal, ia sepenuhnya mungkin, katanya, mengaplikasikan teknologi gangguan fasa yang terbukti dalam ujian Nevada baru-baru ini kepada sistem pemintasan tidaklah begitu sukar. Masalahnya adalah bagaimana untuk membina pemrosesan data masa nyata dan sistem sokongan jauh. Namun, Siti Sarah menyatakan kebimbangan dengan berhati-hati. Melihat sikap kerajaan Amerika Syarikat pada masa lalu, kita tidak boleh mempercayai mereka dengan mudah, katanya. Beliau merujuk kepada pengkhianatan pengarah Michael dan kematian Dr. Izwan dan berkata bahwa secara emosi ia sukar diterima. Kemudian, salah seorang penyelidik muda menawarkan pandangan yang berbeza. Selain daripada perasaan pribadi, bukankah kita harus mendekati masalah ini dari sudut pandang kemanusiaan? Dia berujar bahwa jika mereka dapat menyelamatkan nyawa rakyat Israel, mereka tidak seharusnya terikat dengan peristiwa masa lalu. Namun, penyelidik veteran Tan Sri Azman, dahulunya Taguchi, menyuarakan pandangan berhati-hati. Sukar untuk mempercayai pihak yang pernah mengkhianati kita sekali lagi, katanya. Beliau bimbang bahwa kerjasama kali ini mungkin hanya sekali sahaja, dan mereka akan dikhianati lagi. Beliau juga mempersoalkan sama ada ia benar-benar akan memberi manfaat kepada komuniti saintifik Malaysia dalam jangka masa panjang. Dr. Kumar terdiam seketika, mendengar pendapat pasukannya. Ekspresinya sukar dibaca. Seolah-olah rasa tanggung jawab sebagai seorang saintis dan luka pribadi bercampur baur dengan kompleks. Sekitar jam 11 malam, Dr. Kumar membuka mulut. Pertama, mari kita dengar permintaan konkret dari pihak Amerika Syarikat dengan lebih terperinci. Kita tidak boleh membuat keputusan tanpa bercakap tentang syarat-syarat dan ganjaran. Beliau dengan jelas mengisytiharkan bahwa permintaan unilateral seperti yang berlaku pada masa lalu tidak akan diterima. Keesokan paginya, permintaan untuk persidangan video tiba dari Kementerian Pertahanan AIS. Yang hadir adalah Setiausaha Pertahanan Austin, Penasihat Keselamatan Negara David Chambers, dan yang mengejutkan, pengarah Michael. Penampilannya di skrin selepas 5 tahun telah banyak berubah. Setiausaha Austin terlebih dahulu menjelaskan keseriusan keadaan. Beliau menekankan bahwa dengan Iran yang mengancam serangan peluru berpandu tambahan, pengukuhan keupayaan pertahanan Israel adalah sangat mendesak. Beliau menegaskan bahwa Iron Dome sahaja mempunyai hadnya dan teknologi pasukan dokter. Kumar adalah satu-satunya penyelesaian. Michael mula bercakap dengan teraga-aga. Beliau merujuk kepada kesilapan masa lalunya dan mengakui telah menyakiti pasukan Dr. Kumar. Namun, beliau merayu bahwa kini menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah adalah keutamaan. Beliau meminta bantuan dari sudut pandang kemanusiaan, mengetepikan perasaan pribadi. Dr. Kumar menjawab dengan tenang. Peristiwa masa lalu tidak dapat dilupakan dengan mudah. Namun, saya memahami keseriusan keadaan. Beliau dengan jelas menyatakan, namun, kerjasama tanpa syarat adalah mustahil, dan saya ingin menetapkan beberapa syarat. Syarat pertama adalah perlindungan kerahasiaan teknologi. Beliau berkata bahwa percobaan untuk menyerap teknologi Malaysia secara unilateral seperti yang berlaku pada masa lalu tidak dapat diterima. Yang kedua adalah pembayaran ganjaran yang adil. Beliau menuntut ganjaran yang sewajarnya, bukan perkhidmatan percuma. Namun, syarat yang paling penting adalah sesuatu yang lain. Dr. Kumar terdiam seketika sebelum membuka mulut. Jika, setelah keadaan di Israel diselesaikan, operasi ketenteraan terhadap Iran dijalankan, saya ingin Anda menjamin keselamatan rakyat Malaysia yang berada di Iran.
Beliau menekankan bahwa ini adalah syarat mutlak yang tidak boleh dirundingkan. Pihak Amerika Syarikat keliru dengan syarat yang tidak dijangka itu. Ia adalah isu yang melibatkan kerahasiaan dan sukar untuk menjanjikannya secara terbuka. Namun, Dr. Kumar tidak berganjak. Beliau menegaskan bahwa tanpa syarat ini, sebarang kerjasama adalah mustahil. Beliau berhujah bahwa jika mereka meminta kerjasama kemanusiaan, Amerika Syarikat juga harus memikul tanggung jawab kemanusiaan. Persidangan video berakhir tanpa kesimpulan. Dr. Kumar meminta 24 jam untuk pertimbangan, dan pihak Amerika Syarikat juga menjawab bahwa mereka memerlukan penyelarasan dalaman. Namun, kedua-dua pihak bersetuju mengenai keperluan kerjasama. Masalahnya adalah bagaimana untuk menyesuaikan syarat-syarat. 24 jam kemudian, Dr. Kumar mengadakan mesyuarat terakhir dengan ahli pasukannya. Beliau telah bergelut sepanjang malam, tetapi kesimpulannya jelas. Kini, setelah menunjukkan keunggulan teknologi, adalah peluang untuk bekerja sama dengan syarat yang sama. Mereka tidak boleh lagi dibuli secara unilateral. Karim melaporkan hasil penilaian teknikal. Mengaplikasikan teknologi gangguan fasa kepada sistem pemintasan Israel adalah sepenuhnya mungkin. Namun, beliau menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 72 jam diperlukan untuk membina pautan data masa nyata dan sistem kawalan jauh. Masa adalah singkat, namun kesimpulannya adalah ia bukan mustahil. Selain itu, Siti Sarah mencadangkan langkah balas terhadap kebocoran teknologi. Kaedahnya adalah menjalankan algoritma teras hanya di Malaysia dan menghantar modul antara muka sahaja ke Israel. Dengan cara ini, risiko kebocoran teknologi dapat diminimumkan, sambil membolehkan sokongan masa nyata. Pada jam 3 petang, panggilan masuk semula dari pihak Amerika Syarikat. Kali ini, Naib Presiden juga terlibat secara langsung dalam persidangan video. Ini sahaja menunjukkan betapa seriusnya keadaan. Naib Presiden sendiri meminta kerjasama adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Naib Presiden terlebih dahulu membuka mulut. Beliau memuji teknologi cemerlang pasukan Dr. Kumar dan mengakui bahwa Amerika Syarikat telah melakukan kesilapan pada masa lalu. Namun, beliau menekankan bahwa kini keamanan Timur Tengah dan menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah adalah keutamaan. Secara pribadi, beliau memohon kerjasama Dr. Kumar dengan sepenuh hati. Dr. Kumar menjawab dengan sopan. Saya memahami sepenuhnya keikhlasan Naib Presiden, katanya. Namun, syarat keselamatan rakyat Malaysia di Iran tetap tidak berubah. Beliau menegaskan semula bahwa ini adalah syarat mutlak yang tidak boleh dirundingkan. Beliau dengan tegas menarik garisan. Masalahnya terletak pada dilema kerajaan Amerika Syarikat. Janji terbuka untuk melindungi rakyat Malaysia di Iran berisiko mendedahkan rancangan operasi ketenteraan terhadap Iran kepada pihak luar. Setiausaha negara Blinken dengan berhati-hati menunjukkan perkara ini. Sukar untuk menjanjikannya secara terbuka, tetapi kami akan melakukan yang terbaik secara dalaman. Namun Dr. Kumar tidak berganjak. Janji dalaman sahaja tidak boleh dipercayai, katanya. Beliau berhujah bahwa berdasarkan cara kerajaan Amerika Syarikat bertindak pada masa lalu, jaminan yang konkret dan boleh disahkan diperlukan. Tetapi, pembinaan talian langsung dengan kedutaan Malaysia di Iran dan rancangan evakuasi kecemasan adalah wajib. Kesunyian yang panjang berlaku. Para peserta dari pihak Amerika Syarikat kelihatan saling berpandangan dan berfikir seperti yang ditunjukkan di skrin. Naib Presiden berbisik sebentar kepada penasihat keselamatan negara sebelum membuka mulut lagi. Naib Presiden mengakui bahwa permintaan Dr. Kumar adalah munasabah. Beliau berjanji untuk mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk menjamin keselamatan rakyat Malaysia. Namun beliau mencadangkan agar butiran diselaraskan melalui saluran diplomatik. Ia adalah isu yang terlalu sensitif untuk dibincangkan secara terbuka. Dr. Kumar, setelah berbincang dengan ahli pasukannya sebentar, bersetuju secara bersyarat. Sebaik sahaja jaminan keselamatan rakyat Malaysia dimuktamadkan, mereka akan segera memulakan pemindahan teknologi. Namun, beliau menetapkan syarat bahwa jika janji itu tidak dipenuhi, kerjasama boleh dihentikan pada bila-bila masa. Setelah mesyuarat berakhir,
Dr. Kumar juga melaporkan keadaan itu kepada kerajaan Malaysia. Kementerian Luar Negeri segera mengarahkan agar hubungan dengan kedutaan Malaysia di Tehran diperiksa. Memahami keadaan rakyat Malaysia di Iran dan menyemak semula manual tindak balas kecemasan juga dimulakan. Keesokan paginya, jawaban tiba dari pihak Amerika Syarikat. Mereka berjanji untuk menubuhkan talian langsung dengan kedutaan Malaysia di Tehran melalui Jabatan Negara. Selain itu, surat jaminan bertulis juga dihantar, menyatakan bahwa segala cara akan diambil untuk memastikan evakuasi selamat rakyat Malaysia jika perlu. Sudah tentu, semua ini adalah dengan andaian. Ia akan dianggap sebagai rahasia mutlak. Dr. Kumar akhirnya membuat keputusan akhir untuk bekerja sama. Bersama ahli pasukannya, beliau segera memulakan kerja. Karim dan Siti Sarah mengetuai pasukan pembangunan teknologi, manakala Dr. Kumar bertanggung jawab untuk penyelarasan masa nyata dengan pihak Amerika Syarikat. Perkara pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan keserasian dengan sistem pemintasan Israel. Untuk menggabungkan teknologi gangguan fasa ke dalam sistem Iron Dome yang sedia ada, kerja antaramuka yang kompleks diperlukan. Data yang dikumpul dari ujian Nevada baru-baru ini sangat membantu. Pada masa yang sama, sistem anti kebocoran juga perlu dibina. Algoritma trust ditinggalkan di Malaysia dan hanya hasil analisis masa nyata dihantar dalam bentuk terenkripsi. Ini adalah pertahanan yang tidak dapat ditembusi untuk mencegah kebocoran teknologi. Selepas 72 jam, semua persiapan selesai. Detik bersejarah apabila teknologi pasukan Dr. Kumar akan diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan udara Israel semakin hampir. Kini adalah masa untuk menunjukkan keupayaannya dalam situasi sebenar. Di langit Timur Tengah, kuasa sains dan teknologi Malaysia akan diuji. Beberapa hari kemudian, Iran sekali lagi bertindak. Kali ini, skalanya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sebanyak 73 peluru berpandu dilancarkan ke arah Israel. 45 peluru berpandu Fajar dan 28 peluru berpandu Hoveyzih jenis baru. Iran meningkatkan tindakan balas mereka dengan skala hampir 2 kali ganda daripada serangan sebelumnya. Pusat Pertahanan Udara Bersepadu Tel Aviv segera mengisytiharkan keadaan darurat. Namun, kali ini berbeza. Teknologi gangguan fasa pasukan Dr. Kumar telah diintegrasikan sepenuhnya ke dalam sistem Iron Dome. Pautan data masa nyata yang menghubungkan Taman Teknologi Malaysia di Kuala Lumpur, dahulunya Sukuba Research Complex, dengan pasukan Dr. Kumar di Kuwait City telah mula beroperasi. 12, 13, 14, 15, 16 di bilik kawalan sementara di Taman Teknologi, 12 penyelidik Malaysia memantau monitor 24 jam sehari. Apabila tanda-tanda pelancaran peluru berpandu Iran dikesan, Dr. Kumar sendiri mula memimpin. Karim dan Siti Sarah masing-masing mengetuai pasukan analisis trajektori dan pasukan kawalan fasa dan mengendalikan tindak balas masa nyata. Peluru berpandu pertama memasuki ruang udara Israel pada jam 12.15 tengah hari. Sebaik sahaja radar Iron Dome yang sedia ada mengesannya, sistem AI pasukan Malaysia segera mula menganalisis trajektori. Dalam masa hanya 03 saat, titik pemintasan optimum dan korak gangguan fasa telah dikira. Juru teknik Israel di Pusat Pertahanan Udara Tel Aviv, David Goldman, berkata beliau tidak akan melupakan detik itu. Apabila data dari Malaysia dipaparkan di skrin, semua orang terdiam. Ia adalah ramalan trajektori yang begitu tepat yang belum pernah dilihat sebelum ini. Suara dokter. Kumar kedengaran melalui talian komunikasi. Mula pemintasan sasaran pertama. Suaranya yang tenang tetapi penuh keyakinan memberikan keyakinan besar kepada penyelidik di lapangan di Israel. Serta-merta, peluru berpandu pemintas Iron Dome yang telah diubah suai dilancarkan. Dan di langit, pemandangan yang sukar dipercayai berlaku. Peluru berpandu pemintas yang menggunakan teknologi gangguan fasa pasukan Malaysia bersilang tepat dengan peluru berpandu Iran. Apa yang berbeza dari sebelumnya adalah ia tidak meletup, tetapi melumpuhkan sepenuhnya sistem elektronik peluru berpandu musuh. Peluru berpandu Iran itu jatuh ke laut. Juru terbang tentara udara Israel, Amir Levy, memberi keterangan bahwa beliau menyaksikan pemandangan itu dari pesawat pejuang. Beliau berkata bahwa peluru berpandu Iran tiba-tiba kehilangan arah, terhuyung-huyung, dan jatuh ke laut seolah-olah ia adalah sihir.
Ia adalah bentuk pemintasan yang sama sekali baru yang melumpuhkan tanpa letupan. Seterusnya, peluru berpandu kedua dan ketiga juga dipintas dengan cara yang sama. Analisis massa nyata dan kawalan fasa pasukan Dr. Kumar berfungsi dengan sempurna. Apabila Karim melaporkan, kami mengekalkan kadar pemintasan 100%, sorakan kecil kedengaran dari bilik kawalan Taman Teknologi Malaysia. Tambahan pula, serangan kali ini adalah pada skala yang Iron Dome konvensional tidak akan dapat menghalang sama sekali. Namun sistem AI pasukan Malaysia mengesan 28 sasaran secara serentak dan mengira corak pemintasan optimum untuk setiap satu. Hasilnya adalah menakjubkan. Kesemua 28 peluru berpandu dipintas dengan tepat. Apabila rakyat Israel melihat peluru berpandu Iran jatuh ke laut satu demi satu, mereka keluar ke jalan raya dan bersorak. Sambutan spontan bermula di pantai Tel Aviv. Pada dasarnya, 100% kejayaan pemintasan. Ia adalah pertahanan yang paling sempurna dalam sejarah Israel. Di pusat pertahanan udara Israel, tepukan bergema. Juru teknik Israel, termasuk David Goldman, memeluk antara satu sama lain dan berkongsi kegembiraan mereka. Mereka segera menyampaikan ucapan terima kasih kepada pasukan Malaysia di Taman Teknologi. Anda menyelamatkan kami. Jeritan itu kedengaran melalui talian komunikasi. Berita tergempar pada hari itu benar-benar menyentuh hati. Dilaporkan bahwa seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun, Sarah Goldstein, yang cedera dalam serangan sebelumnya dan dirawat di sebuah hospital kecil di Baitul Muqaddis, menitiskan air mata apabila melihat peluru berpandu dipintas di luar tingkap. Image beliau berbisik, "Sudah selamat sekarang," sambil dipeluk ibunya disiarkan secara langsung di siaran tempatan. Dr. Kumar tetap tenang walaupun mendengar berita kejayaan itu. Beliau mengarahkan ahli pasukannya. Ia belum berakhir. Jangan lengah. Namun, ada senyuman tipis di wajahnya. Ia adalah kebanggaan sebagai seorang saintis bahwa teknologinya telah menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah. Perdana Menteri Israel Netanyahu segera menghubungi Perdana Menteri Malaysia melalui saluran tidak rasmi untuk mengucapkan terima kasih. Beliau menyatakan rasa syukur yang tulus kerana sains dan teknologi Malaysia telah menyelamatkan Israel. Mesej seluruh rakyat Israel mengucapkan terima kasih juga disampaikan. Di Pentagon Amerika Syarikat, mereka tidak dapat menyembunyikan kejutan mereka. Setiausaha Pertahanan segera menelepon Dr. Kumar dan mengucapkan terima kasih. Teknologi Anda adalah pencapaian hebat yang menyumbang kepada keamanan dunia, katanya, memuji pegawai tentera AS. Sekali lagi, kagum dengan tahap teknologi Malaysia yang luar biasa. Yang paling penting adalah nyawa orang awam yang tidak bersalah telah diselamatkan. Tiada seorang pun terkorban dalam serangan kali ini. Seluruh Israel menghela nafas lega. Kanak-kanak keluar dari tempat perlindungan dan dapat bermain di taman permainan semula. Dan peristiwa ini menjadi pencetus penting, membawa kepada perjanjian gencatan senjata. Semua ini adalah kerana Malaysia.